Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Haji Wan Abdullah bin Haji Wan Su, pengurusi Masjid Karyah Pancur Jaya. Seterusnya yang berusaha Encik Zainuddin bin Said selaku pengurusi NGO Radatul Muhibbin. Yang diraikan, yang dikasihi, yang bahagia penceramah jemputan kita Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Zainul Asri bin Haji Muhammad Romli, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Karyah Pancur Jaya, datuk-datuk, datin-datin, ketua-ketua adat, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang bahagia ini kita diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama kita mendengar mutiara kata nasihat yang disampaikan oleh Al-Fadhil Tuan Guru kepada kita, insya-Allah, yang mana yang saya boleh terangkan sedikit tentatif perjalanan pada hari ini. InsyaAllah kita akan bermula dengan kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Zainul Asri. Seterusnya kita akan berehat sekejap dan pada pukul 8.30 kita akan bermula kuliah duha yang akan disampaikan Ustaz Amidi, iaitu anak Syekh Zainul Asri, anak kanda Syekh Zainul Asri, dan bersama Syekh Zainul Asri sendiri. Jadi insya-Allah begitulah sedikit perjalanan majlis kita pada hari ini. Jadi insya-Allah tanpa kita buang masa, majlis dengan penuh ta'zim dengan ini menjemput Al-Fadhil Tuan Guru untuk meneruskan acara. Dipersilakan. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني.
Sebelum fadilah Tuan Musi Majlis, Tuan Imam, seluruh ahli Tuan Kawasan Masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang mengizinkan kita untuk kesekian kalinya kita menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita berada dalam pilihan Allah untuk masuki sebuah taman dari taman-taman syurga. Pada hari ini saya ingin mengajak kita semua dan diri saya khususnya untuk merenungi satu doa yang warid daripada hadis Nabi SAW. Setiap doa yang Nabi kita baca sebenarnya ia ialah merupakan ta'liman lil ummah, untuk mengajarkan umatnya. Nabi SAW sebagai penunjuk jalan, sebagai pemberi hidayah, sebagai pemberi pedoman, sangat mengetahui apa yang paling sesuai untuk umatnya. Kerana Nabi ialah Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah Sayyidina Muhammad. Tanpa Rasul, kita semua tak tahu apa perintah Allah dan apa larangan Allah. Tanpa Rasul, kita semua tak tahu macam mana kita nak menempuh hidup untuk menjadi orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat nanti. Maka dalam salah satu doa yang warid daripada hadis ialah Nabi kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nabi sebut, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ada 4 perkara. Yang pertama, Nabi berdoa dengan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Tuhan, aku pohon kepada Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Yang kedua, wa qalbil la yakhsha'. Yang kedua, aku berlindung dengan Engkau daripada hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, wa amalin la yurfa'. Dan yang ketiga ialah aku berlindung dengan Engkau daripada amalan yang tidak diangkat. Kemudian ialah wa du'a illa yusma'. Kemudian doa yang tidak didengar. 4 perkara. Yang pertama berkenaan dengan ilmu. Bila Nabi menyebut dengan aku minta perlindungan dengan Engkau wahai Tuhan daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, berarti maknanya ilmu yang memberi mudarat. Maknanya ilmu ni dia ada memberi manfaat dan dia ada memberi mudarat. Yang dimaksudkan dengan ilmu yang memberi mudarat bukan ilmu yang diharamkan belajar. Ilmu yang diharamkan belajar ialah ilmu sihir. Bukan maksudnya itu. Maksudnya ialah ilmu yang kita belajar yang sewajarnya kita belajar kerana Allah, tapi kita belajar bukan kerana Allah. Itu makna ilmu yang tidak memberi manfaat. Sebenarnya sistem yang sedang kita duduk ini sistem yang sangat berbahaya. Sistem pendidikan yang sedang kita duduk sangat berbahaya. Kalau tidak diberi pedoman dan tidak dikawal orang-orang yang mempelajari ilmu dalam sistem pendidikan yang wujud dalam negara kita. Dalam negara kita ni, anak-anak kita mereka belajar berorientasikan peperiksaan. Dipanggil exam oriented. Mereka belajar sebab nak periksa. Jadi sebab itu, guru-guru di sekolah kena mengawasi anak-anak supaya mereka belajar tujuan kerana Allah, bukan belajar sebab nak periksa. Kemarin saya
berkuliah malam di sebuah masjid. Waktu setengah makan, satu orang ustaz, kami bersembang, dia sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa dia mengajar di sebuah sekolah agama. Sekarang dia sebagai seorang pensyarah di sebuah universiti. Waktu tu dia mengajar di sekolah agama. Dia pun masuk dalam kelas, dia buka satu tajuk. Bila dia baca tajuk tu, langsung satu pelajar angkat tangan, ustaz, tajuk ni dah naik terlepas. Tajuk ni dah naik terlepas. Maknanya betul-betul pelajar ni belajar sebab nak periksa. Betul ya? Jadi kita tak payah mengaji lah, sebab hal ni dah naik terlepas. Ni maknanya kalau macam tu, hal ni ialah satu simptom orang yang mengaji kerana dunia. Belajar kerana dunia ni risikonya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang itu terdedah untuk mati dan keluar daripada dunia tanpa iman. Ini bahayanya. Maka oleh kerana risikonya besar, maka Nabi ajak kita berdoa untuk kita berlindung dengan Allah daripada belajar kerana dunia. Ilmu tu milik Allah. Oleh kerana ilmu tu milik Allah, mesti kerana Allah. Sebab kita semua tak dapat kenal Allah melainkan dengan ilmu. Tapi oleh kerana niat yang tak betul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ia memberi satu kemerbahayaan yang teramat kepada orang yang belajar. Maka sebab itu di pondok-pondok dalam sistem pendidikan tradisional, kitab yang pertama-tama sekali anak-anak pondok mengaji ialah Ta'limul Muta'allim, iaitu mengajar orang belajar macam mana nak belajar, adabnya macam mana. Hari ini kita masuk sekolah di arus perdana, dia tak ditekankan untuk mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Sedangkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka sebut nahnu nata'allamul adab qabla al-Quran. Kami terlebih dulu kami mempelajari adab sebelum kami mempelajari Al-Quran. Mana adab sangat penting. Adab ni makna adab dengan Allah yang kita belajar ilmu dia. Tuan-tuan, kita belajar ilmu Allah. Kita tak belajar ilmu kita belajar ilmu dia. Bila kita belajar ilmu dia, kita kena belajar kerana dia. Sebab kita semua tak boleh kenal Allah melainkan dia yang memberi pengenalan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Tuhan tak bagi kita ingat pada dia pun, kita tak akan mampu nak ingat pada dia. Kalau Allah tak bagi kita bersyukur pada dia pun, kita tak mampu nak menjadi hamba yang bersyukur. Kita buat cara mana pun nak memperelok ibadah kita, kalau Tuhan tak bagi elok, tak akan jadi elok. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW ajarkan kita dalam satu doa lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Nabi peringatkan kita jangan tinggalkan berdoa dengan doa ini fi duburi kulli salah, pada setiap lepas sembahyang. Kalau guru kami dia ajak bila baca doa, kita kena ada doa yang kedua. Satu masa saya berkuliah di satu masjid. Biasanya kalau saya berdoa, habis doa pertama, jadi kita akan baca Al-Fatihah, lepas tu kita sambung dengan doa yang kedua. Tapi hari itu Tuhan nak ajak saya. Saya sengaja tinggalkan doa yang kedua, habiskan dengan doa yang pertama. Lepas daripada semayang, waktu saya nak keluar masjid, satu orang tunggu saya. Dia kata, Ustaz kena baca doa yang kedua.
Dia kata waktu kami mengaji dekat Tuan Guru Haji Saman Kati. Tuan Saman Kati seorang ulama besar dulu. Dulu tak ada ulama-ulama yang masuk TV. Hanya beberapa orang saja. Di antara yang masuk TV ketika itu ialah Tuan Guru Haji Saman Kati, orang Perak. Kata Tuan Guru Haji Saman Kati, jangan tinggalkan doa yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Di doa kedua itulah yang guru kami ajar, lepas kita baca Fatihah, lepas tu kita kata amin amin amin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebab nak praktiskan hadis Nabi tu, jangan tinggalkan membaca doa ini selepas setiap kali selepas sembahyang. Allahumma wahai Tuhan, a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, untuk aku dapat ingat kepada Engkau, wa syukrika, tolonglah aku wahai Tuhan untuk aku dapat bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, Tuhan bantulah aku untuk aku memperoleh ibadat yang baik. Mana-mana yang Tuhan nak bagi jadikan orang itu orang yang ingat pada Tuhan, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, orang yang selalu mendapat ibadat yang terbaik, Allah tuturkan lidahnya untuk berdoa dengan doa ni. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hal ni selalu kita tengok hari ni orang dah mula tinggal. Pada saya ini satu doa yang termasuk dalam sunnah yang Nabi amalkan dalam hidupnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini banyak sunnah-sunnah disebut dengan sunnah matrukah, sunnah yang ditinggalkan orang. Jadi sunnah-sunnah ni kalau kita baca balik, kita akan mendapat 100 pahala mati syahid. Dalam satu hadis Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, sesiapa yang menghidupkan sunnahku di zaman rosak umatku, maka dia mendapat pahala 100 mati syahid. Simple saja. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dapat 100 pahala mati syahid. Cuma guru saya sebut, kalau sembahyang subuh baca 3 kali. Kalau sembahyang maghrib baca 3 kali. Sembahyang lain tak apa, sekali-sekali. Tuan-tuan, jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pentingnya ilmu yang memberi manfaat pada kita. Contoh, lepas sembahyang, seluruh Malaysia kecuali Perlis, dia akan baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali. Imam baca, kita semua pakai ikut. Lepas tu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dalam hadis sebut, siapa-siapa yang baca la ilaha illallah wa la syarikalah ni 10 kali, Allah angkat 20 darjat. Praktikal yang dibuat secara jamaah ataupun wirid ramai-ramai lepas sembahyang itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Maknanya pasal apa hasanah? Bid'ah sebab Nabi tak buat ramai-ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hasanah sebabnya ada kebaikan. Kalaulah tak diajar makmum ni baca ramai-ramai, lama-lama kita akan kepupusan orang yang reti baca wirid lepas sembahyang. Hari ni di Perlis, saya bercakap dengan satu orang anak muda, dia kata, Ustaz, kami dah tak tahu nak wirid lepas sembahyang. Sebab tak jadi kebiasaan wirid ramai-ramai lepas sembahyang. Ni negatifnya bila mana wirid tak dibaca beramai-ramai di masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni ilmu yang memberi manfaat. Ilmu ni tuan-tuan, bila mana dia tak bermanfaat, Nabi kata al-ilmu laka aw alayka. Ilmu tu kadang-kadang beri untung pada engkau, kadang-kadang dia memberi mudarat pada engkau. Ilmu yang bagi mudarat lagi satu ialah ilmu kita tahu, kita tak amal. Lagi satu, banyak kita tahu tapi kita tak amal pun. Lalu di telinga ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk kiri, keluar kanan. Lalu je ilmu tapi kita tak amal. Jadi bila mana kita tak amalkan ilmu, jadi ilmu tu akan bermudarat pada kita.
Makna ilmu ni dia kena beramal. Beramal ni walaupun sekali seumur hidup kena buat sekali. Kita tahu wajib kita beramal sekali seumur hidup. Kalau kita tak amal, nanti dia akan jadi mudarat pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa qalbi la yakhsha. Yang kedua, Nabi minta perlindungan daripada hati yang tidak khusyuk. Tuan-tuan, hati kita ni dia kena khusyuk. Baik. Bila mana kita duduk sehari-hari, hati kita duduk di masjid, itulah yang menjadikan di antara asbab hati kita khusyuk. Ataupun kita semayang. Bila mana kita semayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita semayang subuh, kita set, saat lagi aku nak semayang zuhur, semayang zuhur, saat lagi aku nak semayang asar, semayang asar, saat lagi aku nak semayang maghrib, semayang maghrib, saat lagi aku nak semayang isyak, semayang isyak, saat lagi aku nak semayang subuh. Hal ni mendorong kepada kekhusyukan hati. Dan orang yang mati dalam niat saat lagi aku nak semayang zuhur, saat lagi aku nak semayang asar, dia mati celah-celah tu, dia dikira mati syahid. Jadi bila kita semayang, kita kena set. Dah semayang lah, lagi nak semayang zuhur pula. Zuhur dah semayang, saat lagi aku nak semayang asar pula. Baik. Lebih khusus, saat lagi aku nak main masjid pula. Saat lagi aku nak main masjid pula. Saat lagi aku nak main masjid pula. Ni dipanggil rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Dia buat apa pun masjid. Dia teringat nak pergi masjid. Teringat nak pergi masjid. Hari ni saya tengok dalam TV tuan-tuan tu, kempen sembahyang subuh berjamaah. Cantik. Banyak masjid CIP. Soalan saya nak hatta seluruh tanah air kita saya sampai lepas PKP ni. Lepas PKP hak pertama dulu, waktu boleh main masjid balik, setiap masjid menghadapi masalah jemaah kurang. Dulu ramai, sekarang terkurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terkurang sebab mereka dah biasa sembahyang di rumah. Satu masjid tu sebelum daripada PKP, mereka jemput Menteri Agama untuk mai bagi taujihat, semangat untuk orang datang sembahyang berjamaah. Lepas balik Dr. Zul PKP. Itu nak buat lain. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebabnya orang dah biasa sembahyang di rumah. Dia kata sembahyang di rumah pun sembahyang jemaah. Dia malas main masjid lah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. SOP ni sebenarnya dia nak tambah pahala kita. SOP ni banyak orang kata payah hati masjid kena pakai mask pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya susah itu Tuhan bagi lagi ganjaran. Sebab Nabi kata inna izamal jaza ma'a izamil bala. Pahala besar ikut ujian besar. Sebab tu orang yang berpuasa hari-hari dibanding orang yang berpuasa selang sehari, kata ulama lebih besar pahala orang yang berpuasa selang sehari. Ada orang berpuasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, puasa hari-hari puasa. Maka begitu juga orang yang berpuasa dalam bulan Rajab dan Sya'ban, hari-hari puasa dengan berpuasa selang sehari, lebih besar pahala orang yang berpuasa selang sehari. Sebab bila puasa hari-hari lama-lama jadi biasa. Tapi kalau kita selang sehari, jadi masalah Sayyidina Muhammad dia tak semudah berpuasa hari-hari. Oleh kerana berat, maka pahalanya lebih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana SOP ni Tuhan buat, sebenarnya pada setengah orang, ialah susah lah. Nak kena masuk masjid, nak kena tembak dai pula, susah lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi orang Islam ni dia semua positif. Kalau hak tu takdir, semua baik. Sebab Nabi kata al khairu fima waqa'a, baik apa yang telah berlaku. Bila laku tu baiklah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila mana hati bergantung dengan masjid, maka akan timbul khusyuk. Tuan-tuan, dunia ni sibuk. Setiap kita ni, kalau kita berdunia dengan dunia, kita akan sibuk.
Kecuali yang Allah bagi dia dah tak sibuk dengan dunia dah, dia sibuk dengan akhirat dah. Macam orang-orang yang lepas pencen. Tapi ada orang pencen tuan-tuan, dia nak sibuk dengan dunia juga. Kemarin saya jumpa dengan satu orang, nampak muda lagi. Soalan Sayyidina Muhammad, saya tanya bila nak pencen. Dia sebut dalam berapa tahun dia. Saya kata umur berapa? Dia sebut umur dia. Akan dia kata, Ustaz, saya pencen umur 56. Maknanya dia tak ambil sampai 60. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya kata hak ni yang paling baik. Sebab dia berhenti awal, sebab dia nak bersedia nak berangkat pi. Saya pernah jumpa dengan satu orang. Waktu tu saya main Kuala Lumpur sejak 2010. Soalan Sayyidina Muhammad. Dalam perjalanan saya daripada Kedah nak main KL, datang saya pergi dengan beberapa orang kawan. Kawan saya tu dia kata, Ustaz, kita berhenti rumah orang sekian-sekian boleh tak? Saya kata boleh, insya-Allah, kita pun ada masa lagi. Jadi akhirnya berhenti di rumah orang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bila berhenti, saya tengok rumah dia, Allah, rumah. Jadi bila terkejut tu berarti bukan rumah sebarang rumah lah. Rumah dia berkaca. Kalau orang baling batu, habis pecah rumah dia. Rumah dia berkaca-kaca. Kita ada dinding juga, dia kaca rumah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya orang ni ialah bapa saudara pada kawan saya ni. Oleh kerana sangat mesra, kereta parking belah belakang, kami masuk daripada dapur ke ruang tamu. Bila sampai di ruang tamu, kawan-kawan saya 2-3 orang ni berhenti di akuarium. Jadi kita tak minat ikan. Peminat ikan ni dia berhenti tengok. Bila ikan ni, saya kata, apa tengok apa? Ikan, Ustaz. Ikan ni, Ustaz, seekor 6,000. Ikan apa? Kalau orang masuk rumah tu curi ikan cukup lah. 6 ekor ikan semua. 6 kali 6, 36,000 dapat. Akhirnya, ikan ada mahal batara ni tu. Dia kata, ni ikan Ustaz mahal. Ikan apa saya tak tahu. Saya terlupa lah. Ikan apa tak tahu. Apalah duduk. Bila duduk tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, mailah keluar tuan rumah. Dia hitam ni tuan rumah ni. Allah. Dia hitam. Lebam hitai. Dia pun duduk. Sembang. Masalah Sayyidina Muhammad, dia pun angkat ayam. Bila angkat ayam, masalah Sayyidina Muhammad, waktu tu, bersembang lah. Saya kata kerja apa? Sebab pertama rumah. Yang kedua kenderaan dia Mercedes. Zaman tu Mercedes ni lampu kereta tu mata belalang zaman tu. Lah ni tak ada harga. Lah ni bawah lah. Dulu waktu tu kereta dia lampu mata belalang. Akhirnya oleh kerana kereta mewah, rumah mewah, saya tanya, kerja apa? Bodoh soalan tu. Kerja apa? Dia kata tak kerja apa, Ustaz? Tu saya jam. Tak kerja apa? Macam saya terkena pula dia tak kerja apa. Saya kata tak apa. Tak boleh tak kerja apa tu sengam. Lepas tu masalah, saya kata minum. Kita pula semawa atas rumah minum. Dia kata saya puasa, Ustaz. Puasa? Tuan rumah puasa. Hari ni bukan Isnin, hari tu bukan Khamis. Hari biasa dia puasa. Ustaz, saya puasa hari-hari, Ustaz. Hari-hari dia puasa. Allahu Akbar. Akhirnya oleh kerana dia tengok saya blur, dia pun cerita dulu, Ustaz, saya menega. Asas saya menega, masalah Sayyidina Muhammad. Saya menega. Saya jual ubat. Rumah yang saya buat ni asalnya 3-4 buah rumah. Saya beli rumah ni semua. Rumah saya dulu, pagi-pagi saya start motor, pergi kilang saya pukul 4:30 pagi. Saya start motor, orang taman semua marah kat saya sebab motor saya hingat. Motor saya tu enjin kuat. Semua pakat jaga sebab saya start motor. Jadi akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, dia berulang pi daripada dia susah sampai Allah bagi kat dia satu orang bahagian
bahagian duit keluar masuk ni. Pandai budak perempuan tu manage, dan dia buat marketing baik. Akhirnya pendapatan dia jadi sebulan 60,000 zaman tu, soalan Sayyidina Muhammad. Tapi dia kata, Ustaz, saya ni tak banyak lah sekarang ni, pendapatan saya sebulan 16,000 saja. Dia 60,000 asal-asal, lah ni tinggal 16,000 je. Dia kata, Ustaz, ni cerita saya mengaji tak tinggi. Saya mula kerja umur saya dalam 20. Dalam hati saya set, saya insya-Allah umur 40 saya nak berhenti kerja. Saya tak mau kerja lah. Duit cukup, saya nak beramal-amal soleh saja. Saya nak bersedia nak mati. Hebat orang macam tu, tuan-tuan. Dia boleh buat. Dia target kerja sampai umur 40, tu tak mau kerja lah. Nak semayang, nak beribadat, nak baca Quran, nak zikrullah, nak main masjid. Tu ya, tu dia tak mau. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya Tuhan qabul. Sebab Tuhan ni dia bagi hak kita nak. Umur 40 dia berhenti kerja, Musallallahu Sayyidina Muhammad, dia menunaikan, dia tunai janji dia. Subhanallah. Jadi subhanallah, Musallallahu Sayyidina Muhammad, orang ni tuan-tuan, dia kata satu amalan yang saya nak bagi kat Ustaz. Bangun subuh awal. Bangun subuh awal. Jangan bang subuh baru bangun. Bangun sebelum subuh. Kata dia, paling kurang bangun sempat berkata subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Paling kurang. Dia kata, Ustaz, siapa amal bangkit sebelum subuh dia kaya. Tuan-tuan nak kaya tak? Nak kaya tak? Bangkit sebelum subuh. Pasal Nabi berdoa dalam satu hadis. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Saya pernah mengaji hadis ni. Saya di Al-Azhar ambil bahagian hadis. Yang saya nak masuk bahagian hadis sebab saya nak belajar macam mana kita nak tahu sesebuah hadis itu sahih, hasan dan dhaif, standard hadis. Saya nak tahu macam mana ulama boleh tahu hadis tu bertabat hadis. Akhirnya satu di antara subjek di Al-Azhar ialah mengaji takhrijul hadis. Bagaimana nak mentakhrijkan hadis. Zaman tu nak mentakhrij hadis ada 6 jalan. Sekarang saya dimaklumkan ada 7 jalan termasuk internet. Dulu 6 jalan. Zaman tu tak ada internet lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kami pun dalam 60 orang ataupun 100 orang masuk dalam maktabah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam perpustakaan. Syekh kami suruh ambil kitab-kitab hadis. Kita pun ambil kitab-kitab hadis. Ambil Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan semua kitab-kitab hadis. Bila ambil kitab-kitab hadis, lepas tu dia bagi satu hadis. Hadis ni lah, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah Tuhanku, berkatkanlah umatku di awal pagi mereka. Jadi kami pun cari nak mudah buka hak belakang. Orang dia panggil apa? Apa dia panggil? Apa dia? Isi kandungan. Ambil hak belakang, tengok tajuk. Dia kata, tak, bukan macam tu. Hamba kena baca daripada awal sampai habis. Oh, macam tu ke? Akhirnya subhanallah kena berapa. Awal ni baca terpinci. Bila nak habis? Kita tebal-tebal. Bila nak habis? Tapi oleh kerana Tok Guru suruh ni, tengok, baca. Dalam 2 jam, dia kata cukup. Teruk tak? Teruk, Syekh. Macam itulah ulama dulu mentakdirkan hadis satu persatu. Ini cara yang pertama. Jadi ada cara yang kedua, ada cara yang ketiga dan sebagainya. Dan hadis ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Wahai Tuhan kami, berkatilah umatku. Kata Nabi kita, berkatkanlah umatku, wahai Tuhan, pada umatku di waktu pagi mereka. Berarti siapa bangkit awal dapat doa Rasulullah. No? Siapa tak bangkit awal tak dapat doa Nabi. Siapa dapat doa Nabi mustajab. Nabi doa kat kita sendiri. Kalau mak ayah kita doa kat kita pemustajab, ni Nabi doa kat kita. Habislah tuan-tuan. Apa lagi yang kita nak? Nabi doa kat kita sendiri. Tuan-tuan,
Orang ni kata, Ustaz, bangun subuh awal. Paling kurang, subhanallah 3 kali. Alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar 34 kali. Tu paling tak sempat baca hak tu paling kurang. Kalau bangun tahajud, sembahyang hajat, sunat taubat dan sebagainya, tu lagi-lagilah. Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab tu orang yang berkait tahajud, mereka tak pernah jatuh. Bidang lepas terjun, mereka tak pernah gagal. Sebab tu dalam ayat Tuhan sebut, fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Itu janji Allah. Allah kata fatahajjad bihi, bangkit malam tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan laka, bukan wajib, sukarela bangkit. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Asa ni terjemah dia mudah-mudahan. Tapi kata si bawah, kalau asa tu Allah yang kata, bukan makna terjemah, bukan makna dia ialah mudah-mudahan dah. Maknanya ialah pasti. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan engkau di makam yang terpuji. Waktu orang bangkit tahajud, jenuh berjatuh, takkan jatuh. Jatuh bangkit balik. Kalau nak mega, jangan tinggal tahajud. Nak jadi orang yang baik, jangan tinggal tahajud. Lepas tu kata guru kami, kalau ahlul hadis, dia kata dia ahlul hadis, dia kata dia ahlul hadis tinggal tahajud, dia bukan ahlul hadis. Kalau dia kata dia ulama, dia tinggal tahajud, dia bukan ulama. Tahajud penting. Tuan-tuan, jadi hal inilah yang mendorong kita mendapat hati yang khusyuk. Bergantung dengan masjid Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, bergantung dengan masjid ni maknanya lu tengok jam. Lagi bila pukul 11 lu tengok jam. Pukul 12 dah. Pukul 12 tengok jam. 12 dah. Maknanya ni menanti sembahyang. Bergantung dengan masjid. Ada satu orang tempat saya, masalah orang perempuan. Dia sakit. Waktu dia sihat, dia duduk pergi masjid. Tapi bila mana dia sakit, dia dah tak boleh pergi masjid. Dia duduk tempat tidur dia, masalah Sayyidina Muhammad. Duduk tengok jam ya. Duduk tengok jam sebab duduk kira. Zuhur pukul berapa, asar pukul berapa, maghrib pukul berapa, isyak pukul berapa, subuh pukul berapa. Bila lepas mayang, tengok jam. Lepas zuhur tu nak masuk asar dalam 2 jam juga, 3 jam juga kan. Dalam tempoh tu tak tahu berapa puluh ratus kali duk tengok jam. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, satu masa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ambil wudu, salah Sayyidina Muhammad, duduk dalam telekung, salah Sayyidina Muhammad, duduk tunggu orang azan di masjid. Dia tengok jam. Ustaz tengok pula jam. Orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bang sampai tang asyhadu an la ilaha illallah. Orang Kedah kata terlayah, jatuh ke belakang. Tuan-tuan, dia jatuh kembali kepada Tuhannya sesaat di masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Nak kata apa tuan-tuan? Hidup ni bila bergantung dengan masjid, bergantung dengan sembahyang, itulah yang menimbulkan kekhusyukan. Kadang orang tanya, Ustaz, nak khusyuk macam mana Ustaz? Oh, nak khusyuk, ingat sembahyang. Kalau kita duduk sibuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la, zuhur dah. Tu tak boleh khusyuk. Sebab terkejut. Dia bukan nanti sembahyang. Yang menanti sembahyang, insya-Allah khusyuk. Sebab sembahyang ni dia akan mempengaruhi dia hak luar sembahyang. Kalau hidup ni sembahyang, dalam sembahyang khusyuk lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau di luar sembahyang sibuk dengan dunia, dalam sembahyang sibuk dengan dunia lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Seterusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa, wa amalin la yurfa, amal yang tidak diterima. Takut.
Dia amalan ni pentingnya penerimaan. Amalan kalau kita buat Allah tolak, itu lebih dekat dengan neraka daripada kita masuk syurga. Boleh faham tak benda tu? Kita buat amal soleh, tapi kita amal tu Allah tolak, Allah reject, itu lebih dekat dengan neraka daripada dekat dengan syurga. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu amalan ni yang paling takut Allah tolak. Sebab itu dalam pengamalan orang Melayu, Musallallahu Sayyidina Muhammad, lepas pada semayang, lepas imam baca doa, imam akan kata taqabbalallahu minkum. Kita pun kata minna wa minkum taqabbal ya karim. Kan macam tu kan? Imam kata taqabbalallahu minkum. Moga-moga Allah terima daripada kamu. Kita pun kata minna wa minkum. Daripada kami pun harap Allah terima, daripada kamu pun harap Allah terima. Taqabbal ya karim. Tuhan tolong terimalah amalan kami. Kita harap penerimaan. Lepas itu bila mana doa yang kedua ni baru dia ada. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Lepas tu tak bayang, tak ingat ni. Yang kita minta Allah terima sembahyang kita, puasa kita, kan? Saya ni pasien tu, dia sembahyang baru main, tak sembahyang dia tak main. Dia kadang-kadang ni mulut dia terlajak daripada, lidah ni lebih lajak daripada hak dalam hati. Contoh, kalau jadi imam sembahyang sujud sajadah hari Jumaat, saya hafal daripada budak Salah Sayyidina Muhammad. Jadi bila hafal daripada budak ni, jadi dia di mulut Musa bukan daripada hati, di mulut tu duduk di mulut dah. Soalan Sayyidina Muhammad, orang potong mulut tak ambil, orang potong kad nak ambil tak kerti lah. Orang hafal Quran Musa Sayyidina Muhammad, jadi dia perhati ambil. Kita ni di mulut. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mintalah kita termasuk dalam orang yang beramal Allah terima. Satu ya, penerimaan Tuhan. Buat kerana apa? Kalau kita buat kerana dia, terima. Tapi kalau kita buat bukan kerana dia, tolak. Dia hak mula-mula tu mesti kerana dia. Tapi kalau tengah-tengah tu main kerana orang, hak tu boleh disettle dengan astaghfirullahalazim. Lepas tu amalan tu settle balik, terima balik. Tapi kalau mula-mula buat tu dah bukan kerana Allah, hak tu reject. Tuhan tak terima sikit pun. Sebab Tuhan ni dia guyur. Apa dia mana guyur? Guyur maknanya ialah maha cemburu. Hamba akan apa? Kerana aku? Baik. Kerana orang? Tak ada. Aku nak hak aku ya. Campur dengan hak orang? Tak ada. Allah maha cemburu. Allah ni dia maha suci. Dia tak boleh terima yang tak suci. Kita pun kata Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. Di antara kehebatan dan kesempurnaan Allah, Tuhan tak terima yang bukan kerana dia. Satu. Yang kedua, imam. Imam ni ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, antara sebab yang Allah tak terima sembahyang sebab imam. Wahum lahu karihun. Makmum tak suka dia jadi imam. Itu pun satu. Sembahyang tak naik walaupun sakat telinga. Sembahyang tak akan naik. Sembahyang ni bila kita sembahyang Allah, malaikat akan naik sampai ke sisi Allah. Bila sembahyang diangkat, masalah sena dipersembah pada Allah. Setiap sembahyang kita ni akan dipersembah pada Allah. Kalau sembahyang ditolak, lufas, sembahyang tu akan dikonyok-konyok dan akan dibaling ke muka orang sembahyang. Macam ni sembahyang hang. Kalau tu sembahyang orang yang Tuhan tolak, muka tak elok. Sembahyang yang Tuhan terima, muka bersih. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi imam kalau makmum tak suka, sembahyang tak terangkat. Tapi imam kalau makmum redha dia menjadi imam, maka imam akan bertempat pada hari bangkit esok, akan berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, di bawah payungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Taib. Wa amalin la yurfa. Yang keempat, wa du'a illa yusma. Kita minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada doa, tapi Tuhan tak dengar. Tuhan tak dengar makna apa? Doa itu tidak mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa tuan-tuan kita harap Allah terima.
Pasal apa doa tak mustajab? Doa mustajab sebab makan yang haram. Doa tak mustajab sebab makan yang syubhah. Doa tak mustajab pakaian yang haram. Doa tak mustajab sebab biasa bercakap benda tak elok. Nabi Allah Ibrahim AS kalau lintas khinzir depan dia tak sebut nama binatang tu, ditunjuk macam tu ya. Pasal tak mau biasakan sebut yang tak elok. Orang yang biasa sebut tak elok, doanya mustajab. Lepas tu anak-anak kalau bercakap benda tak elok, kena hatut. Ni jangan kata macam ni. Kalau kata lagi selemak tampak BP tu. Maknanya kita biasakan anak-anak cakap benda yang elok. Doa bila dia mustajab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia adalah asbabnya kita menjadi hamba yang diterima oleh Allah sebagai hamba-hambanya, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Setakat tu dulu sebelum saya mengakhiri kuliah ni. Saya mungkin di kalangan muslim-muslimat ada yang tak kenal saya ni. Jadi kenal saya sebab tengok gambar tu nama. Soalnya saya nak jadi kami ni mai daripada Kedah. Dalam satu jaulah dakwah mai ke Negeri Sembilan ni, alhamdulillah. Dan saya sangat seronok sampai Negeri Sembilan ni. Sebab Negeri Sembilan ni dia selari dengan jiwa saya. Negeri Sembilan ni dia banyak orang bertarikat. Banyak orang bertarikat. Jadi di antara tarikat yang mendominasi Negeri Sembilan adalah tarikat Ahmadiyah. Saya sendiri Ahmadiyah. Itulah sesuai dengan saya lah. Misalnya ala Sayyidina Muhammad. Tarikat Ahmadiyah ni di antara kelebihan dia, siapa-siapa yang mengamalkan Ahmadiyah, misalnya Sayyidina Muhammad, dia tak akan mati. Melainkan seletik Allah angkat dia martabat wali. Ini tarikat Ahmadiyah. Siapa-siapa yang amal terus amal, insya-Allah. Jadi kalau ada kesempatan tuan-tuan lepas ni, kita lajak pergi ke utara tu, lajak pilah ke pondok saya di Kuala Nerang, Kedah. Jadi sampai Lok Start tu, ambil kanan terus aja ke pondok saya. Tanpa henti, jangan lupa kona-kona mana, terus sampai ke Kuala Nerang. Tanya orang di mana pondok pokok macang. Ni senang orang kampung duk panggil macam tu ya. Pondok tu ialah pondok Tarsa di Kuala Nerang, Kedah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi pada tuan-tuan, kami tengah nak buat pondok. Jadi kalau ada muslim dan muslimat yang nak berwakaf untuk bina pondok ni, sangat-sangatlah saya alu-alukan, insya-Allah. Ini saham untuk kita balik jumpa Tuhan. Kemudian di belakang sana juga mereka telah menyiapkan senarai kod-kod tuan-tuan mau jadi penyumbang tetap. Sebulan RM10 ya. Nak bagi lebih, sangat-sangatlah kami suka soalan Sayyidina Muhammad. Jadi buh nama di belakang tu, buh nombor telefon. Nanti mereka buat grup WhatsApp penyumbang tetap. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya apa-apa soalan, jadi saya boleh jawab lah. Dalam tu saya ada, insya-Allah. Kalau ada masalah apa, saya boleh sama-sama. Jadi tuan-tuan bagi khidmat, saya pun memberi khidmat. Jadi kita sama-sama berkhidmat, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatin. Allahumma nawwir qulubana bidatin. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.